Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Listen to me now. Listen to me now. Hello, hi guys, welcome back to Stella's Little Channel. Okay, hari ini saya nak kongsikan dengan korang semua. Okay, satu kisah yang sangat best dan menarik. Okay, tapi sebelum tu kepada korang di luar sana yang belum lagi subscribe Stella, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada korang, jom kita tengok cerita ni sampai habis. Kali ni guys, sangat best dan menarik di mana Stella nak menceritakan kepada korang kisah pembunuhan Bai Jing. Okey, korang kenal Bai Jing? Bai Jing tu dia seorang pelakon dari negara China. Okey, dia pengkhianatan terbesar seorang isteri lah. Korang nak tahu cerita dia? Jom layan cerita Stella ni. Okey guys, Bai Jing ni merupakan seorang anak seni yang berbakat yang dilahirkan pada tahun 4 Jun 1983 bertempat di Taling, Lingnun, China. Okey, minat yang begitu mendalam dalam bidang lakonan, tarian, nyanyian dan ilmu seni bela diri. Okey, tahun 2002, Bai Jing yang tinggal berdua bersama ibunya telah melanjutkan pelajaran di sebuah akademi drama yang terletak di Beijing yang mengambil jurusan seni teater guys. Okey, seterusnya pada tahun 2004, Bai Jing berkenalan dengan seorang lelaki yang berusia 36 tahun iaitu Zui Chen Chai. Okey, yang merupakan seorang pelabur saham dengan statusnya yang jutawan. Okey, waktu tersebut Zhao masih berstatus sebagai suami orang atau mempunyai seorang anak lelaki. Walau bagaimanapun, Zhao kemudian bertekad untuk menceraikan isterinya untuk bersama dengan Bai Jing. Okey, selain itu guys, Zhao juga melaburkan sejumlah wang bagi memastikan Bai Jing dapat tempat dalam industri perfilman China. Okey, pengorbanan Zhao ternyata berbaloi apabila Bai Jing diberikan kepercayaan untuk memegang watak utama dalam siri drama berjudul Kuai Si Xiang Si yang diterbitkan pada tahun 2007 guys. Okey, sejak dari itu nama Bai Jing menjadi semakin popular dalam kalangan peminat drama dan filem. Okey, menyedari peranan Zhao dalam peningkatan karirnya, Bai Jing telah sudi untuk menjadi kekasih jutawan berkenaan. Okey, mereka berdua seterusnya mendaftarkan perkahwinan secara rahsia pada tahun 2008, tahun yang sama di mana Bai Jing telah membintangi filem berjudul Restoration of the Dragon yang dibintangi oleh para pelakon seperti Andy Lau dan Sammo Hung. Okey, 2 tahun berikutnya Bai Jing muncul dalam filem Kung Fu Wing Chun dalam watak utamanya sebagai Yan Chun. Okey, bulan Oktober 2010, Zhao dan Bai Jing berkahwin jua secara rasmi walaupun perkahwinan tersebut telah mendapat tentangan daripada ibu dan rakan-rakan Zhao. Okey, selepas berkahwin dengan Zhao, hidup Bai Jing dilimpahi dengan kemewahan guys. Okey, Bai Jing sering dihadiahkan oleh Zhao dengan pemberian kereta mewah, barang kemas dan beberapa aset hartanah. Okey, begitu juga dengan ibu Bai Jing yang diberikan apartmen mewah berserta dengan wang perbelanjaan bulanan. Okey, dalam erti kata lain, kehidupan Bai Jing dan ibunya nampak begitu sempurna guys. Zhao berbuat sedemikian kerana dia benar-benar mencintai Bai Jing. Okey, seperkara yang harus diketahui guys, Zhao mempunyai seorang rakan baik iaitu Xin Yu yang dikenali pada tahun 2009. Keakraban mereka berdua bermula selepas Xiao Yu telah membantu menyelesaikan masalah utahan cak kereta dan panggilan telefon misteri yang dialami oleh Zhao. Okey, cerita sebenar Qian Yu sendiri sebenarnya adalah dalang kepada masalah berkenaan. Dia berpura-pura untuk membantu kerana menyedari status Zhao sebagai seorang jutawan. Selepas masalah ugutan itu selesai, okey, Zhao telah menghadiahkan Xiao Yu yang dianggapnya sebagai anggota keluarganya sendiri dengan pelbagai jenis hadiah mewah.
Okey, selain itu, Zhao sendiri mengajak Qiao Yu untuk datang berkunjung ke rumahnya. Maka bermulalah dari situ, Qiao Yu dan Bai Jing telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Zhao, di mana mereka berdua mula menjalinkan hubungan sulit. Okey, sampai satu masa Qiao Yu menyuruh Bai Jing untuk menuntut cerai daripada Zhao demi mendapatkan harta. Okey, korang nampak tak betapa bijaknya Qiao Yu tu dalam memasuki mendapat kepercayaan daripada Zhao. Okey, proses tuntutan penceraian mestilah mempunyai bukti. Okey, rentetan daripada perkara tersebut, Qiao Yu dan Bai Jing telah merencanakan satu rancangan yang sangat untuk menggunakan Zhao. Jadi ada satu hari, yakni semasa Zhao dalam perjalanan urusan bisnes, dia yang bersendirian telah menginap di sebuah hotel yang ditempat oleh Bai Jing. Okey, di hotel itu Zhao telah tertewas dengan godaan seorang pelacur cantik upahan Qiao Yu. Aksi hubungan intim antara Zhao bersama pelacur tersebut telah dirakam oleh sebuah kamera yang dipasang secara sembunyi di dalam bilik hotel tersebut. Okey, sebaik Bai Jing mendapat rakaman video lucah itu, dia terus meminta cerai daripada suaminya. Zhao yang sedar akan kesilapannya telah berulang-ulang kali memohon maaf kepada Bai Jing. Apa yang menyedihkan Zhao, Bai Jing bukan saja tidak menerima permohonan maaf, guys, dia telah keluar dari rumah. Okey, selepas itu Bai Jing yang masih berniat untuk menyakiti hati Zhao telah pergi melawat ibu mertuanya yang terlantar sakit di hospital. Ibu Zhao telah meninggal dunia akibat serangan jantung setelah dia melihat video lucah Zhao yang ditunjukkan oleh Bai Jing. Okey, Zhao menjadi semakin kemurungan selepas dua insan yang disayanginya pergi meninggalkannya serentak pada waktu begitu singkat. Okey, mengenai Kuai Yu, dia telah menghilangkan diri. Lagi membuatkan Zhao rasa tidak berpuas hati. Kuai Yu yang membawa lari sejumlah wang pelaburannya tidak mengangkat sebarang panggilan telefon. Enggan untuk berdiam diri, Zhao telah membuat laporan polis tentang perkara itu. Pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk melakukan penangkapan terhadap Kuai Yu. Cumanya Zhao jatuh terduduk apabila mendapat tahu hubungan sulit yang terjalin antara Qiao Yu dan Bai Jing. Dia telah dikhianati oleh dua individu yang baik nama ini. Soal penangkapan Kuai Yu, dia dibebaskan semula berikutan pihak polis tidak mempunyai bukti cukup untuk mendakwanya dengan tuduhan melakukan pengelapan wang sebanyak sebagaimana yang didakwa oleh Zhao. Okey, pada 28 Februari 2012, Zhao telah pergi ke rumah apartmen Bai Jing bagi membincangkan masalah penceraian mereka. Apa yang terjadi sesudah itu ternyata benar-benar di luar jangkaan, guys. Okey, entah apa yang merasuki Zhao, dia bertindak untuk menikam Bai Jing sampai mati dengan menggunakan pisau. Selesai melakukan pembunuhan, Zhao membunuh diri secara terjun dari bangunan apartmen. Sebelum mati, dia sempat menelefon. Setiausahanya hanya semata-mata untuk memberitahu tentang perangai Bai Jing yang kejam hingga sanggup menganiayai suami sendiri. Susulan kematian Zhao, pihak polis telah menangkap semula Kuai Yu pada awal tahun 2013. Selepas mendapat banyak maklumat daripada anggota keluarga Zhao, hasil keputusan pembicaraan kes pada tahun 2016, Kuai Yu yang didapati bersalah atas kesalahan mengelapkan wang milik Zhao telah dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun, guys. Okey, itulah serba sedikit ringkasan dan cerita mengenai seorang pelakon terkenal di China, Bai Jing, dengan kesudahan dan keakhiran ceritanya apabila dia mengkhianati suaminya sendiri. Okey, itulah pengorbanan seorang suami yang betul-betul sayangkan isterinya tapi dibalas bukan sebab aku tak tahu apa nak dikatakan, kerana bagi aku perancangan diorang sangat rapi kan, sehingga kan tidak mendatangkan syahwat sangka kepada Zhao. Apapun tindakan Zhao tu bagi aku rasa kurang cerdik, sebab kenapa dia sanggup lakukan perkara tu sehingga dapat apa-apa keuntungan daripada apa yang dia lakukan itu. Okey, itulah tragedi dan perkara yang tragis yang terjadi kepada Zhao dan juga Bai Jing. Okey, itulah dalam berumah tangga ni kita kenalah jujur dan setia. Okey, kadang-kadang orang luar yang kita anggap sebagai kawan, sahabat atau keluarga kita sendiri, kadang-kadang orang itulah yang akhirnya akan merosakkan hubungan rumah tangga kita. Apapun, guys, jadikan cerita ni sebagai pengajaran untuk korang, diri kita bersama, supaya
supaya tak terjadi seperti perkara ini. Okey, kepada korang yang suka dengan konten aku untuk kali ini, jangan lupa untuk like, share dan komen. Sehingga kita berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang lebih best dan menarik, tentunya hanya di Stella Stilito Channel. Okey, bye-bye, sampai berjumpa lagi. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai